Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Insyaallah, sebelum saya memulakan perbincangan saya pada hari ini, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama diberi Siti Aisyah binti Maksin. Nombor anggota W1175691. Okey. Saya harap tuan-puan yang sedang menonton video saya sekarang berada dalam keadaan sihat walafiat dan boleh memberikan fokus yang sangat jitu kepada apa yang bakal saya sampaikan sebentar lagi. Okey. Untuk kursus meteorologi kali ini, saya telah dipertanggungjawabkan untuk memperbentangkan topik kenderaan-kenderaan operasi APM. Tanpa membuang waktu, jom kita teruskan kepada objektif pembelajaran hari ini. Okey. InsyaAllah pada akhir video ini, tuan-puan akan dapat menepasti perbezaan antara jenis-jenis dan fungsi-fungsi kenderaan operasi dalam APM. Jadi kita teruskan kepada poin kita yang pertama, iaitu apa itu kenderaan operasi APM. Tuan-puan mesti tertanya kan? Okey. Kenderaan operasi APM adalah kenderaan yang digunakan untuk menyelamatkan orang ataupun haiwan yang dalam kesusahan. Kenderaan operasi APM ini tidak hanya tertumpu kepada menyelamatkan orang, tetapi juga menyelamatkan haiwan yang dalam kesusahan. Okay, teruskan kepada jenis-jenis kenderaan operasi APM. Agak-agak ada berapa jenis ya jenis-jenis kenderaan? Jom kita teruskan. Okey, terdapat 3 jenis kenderaan APM. Yang pertama adalah Light Rescue Vehicle, iaitu kenderaan menyelamat ringan. Yang kedua, Medic Rescue Vehicle, kenderaan menyelamat medik. Yang ketiga, Heavy Rescue Vehicle, kenderaan menyelamat berat. Jom kita tengok gambar-gambar dia. Okey, yang pertama Light Rescue Vehicle. Terdapat 3 jenis kenderaan dalam kategori ini. Yang pertama adalah Hilux 4x4, Nissan Navara, Isuzu LRV. Okey, kenderaan-kenderaan ini hanya membawa muatan kecil dan peralatan-peralatan biasa. Peralatan-peralatan berat tidak boleh dibawa oleh kenderaan kategori Light Rescue Vehicle. Okey, yang kedua adalah Medic Rescue Vehicle. Okey, dalam kategori ini hanya ada satu sahaja kenderaan, iaitu ambulans. Okey, apa beza ambulans KKM dengan ambulans APM? Ya, jelas sekali beza dia adalah warna. Okey, kalau KKM warna dia macam kekuning-kuningan dan ada merah sikit. Manakala APM dia ada warna putih, ada belang oranye dan biru. Okey, yang ketiga adalah Heavy Rescue Vehicle. Pada kategori ini terdapat 3 jenis kenderaan. Yang pertama adalah lori 5 tan, yang kedua lori 3 tan, yang ketiga RQ. Okay, lori 5 tan terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama adalah MAN, iaitu ini. Yang kedua adalah handalan. Perbezaan MAN dan handalan kita boleh lihat di sini. Kalau MAN, dia punya buka angkat tepi ni nampak. Dia tak tutup semua. Okey, kalau handalan, lori 5 tan handalan, dia tutup semua. Dan muatan dia besar. Okey, ini adalah RQ. Yang kedua adalah RQ. RQ ini kita bawa alatan seperti alat kebakaran. Kalau lihat di sini ada tangga untuk pergi ke tempat yang lagi tinggi ke. Okey, di sini lori 3 tan dan muatannya lagi kecil lah daripada lori 5 tan. Seterusnya kita bergerak kepada fungsi kenderaan operasi APM. Yang saya sebut tadi ada 3 jenis tu. Light Rescue Vehicle,
medic rescue vehicle and heavy rescue vehicle. Okey, yang pertama adalah light rescue vehicle. Okey, fungsi dia adalah untuk menjalankan kerja-kerja kemanusiaan. Okey, seperti contoh menangkap ular, menangkap biawak, tolong kucing yang tersangkut alas pokok. Itu adalah contoh kegunaan light rescue vehicle. Seperti kenderaan-kenderaan di bawah ini, kita boleh tengok dia punya kapasiti muatan dia adalah kecil. Jadi kenderaan ini hanyalah sesuai untuk letak peralatan-peralatan yang kecil, peralatan-peralatan biasa. Seperti peralatan menangkap ular yang sebut tadi, peralatan untuk menangkap tebuan ke, uniform tebuan tu kita letak dalam kereta ini. Untuk kenderaan kategori ini, ia hanya digunakan untuk menyelamat orang ataupun manusia. Kita tak boleh tiba-tiba kita pergi tangkap ular, kita nak letak ular dalam ambulan ni, tak boleh. Dalam ambulan ni hanya untuk menyelamatkan manusia, orang. Seperti contoh, kita menyelamatkan orang yang terlibat dalam aksiden. Okey. Ambulan ni hanya akan bawa orang yang hidup saja. Kalau orang yang sudah mati, ambulan tak akan bawa. Itu terserahkan kerja orang yang sudah mati kepada pihak polis. Ambulan ni akan membawa orang yang hidup sahaja. Okey. Akhir sekali untuk fungsi untuk heavy rescue vehicle iaitu kenderaan menyelamat berat, iaitu untuk menjalankan tugasan-tugasan berat ataupun operasi-operasi berat. Seperti yang kita lihat contoh kat situ, memindahkan mangsa dari tempat bahaya ataupun tempat banjir ke tempat yang lebih selamat iaitu pusat pemindahan banjir. Ataupun dalam peperangan kita memindahkan mangsa yang terlibat dalam tu ke tempat yang lebih selamat iaitu di luar kawasan peperangan. Okey, kalau lihat di sini banyak muatan lori 5 tan dan 3 tan tu sangatlah besar dan boleh memindahkan mangsa pada waktu singkat ke tempat yang lebih selamat. Okey, setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, ilmu-ilmu yang saya kongsikan sebentar tadi, iaitu jenis-jenis kenderaan operasi PM dan fungsi-fungsinya, sangatlah berguna untuk tuan-puan tahu kenapa? Supaya kita tidak salah guna kenderaan. Tak adalah kita guna ambulan untuk pergi selamatkan kucing. Kita lah salah guna macam tu. Jadi apa yang saya kongsikan hari ini, saya harap tuan-puan dapat sedikit sebanyak pengetahuan ataupun ilmu tentang kenderaan-kenderaan operasi APM. Dan tuan-puan boleh share kepada orang ramai, kepada anggota-anggota lain untuk mengelakkan kita ataupun siapa-siapa saja yang bakal menggunakan kenderaan itu tersalah guna. Tak adalah kita guna ambulan pergi tangkap ular. Macam tu. Tak naklah kita nak mengelakkan kejadian-kejadian macam tu lah. Setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.